Masa Pak Adik sapu siap sampai ni, Pak Adik terpandang kelebat satu wajah orang tua yang sangat-sangat tua lah. Ujung bongkok lah, baju kurung lama lah. Daripada sini, terus sampai ke bawah. Masa tu jeti dia punya kayu, papan lah. Jadi berdiri bulu roma. Sampai di jeti, Pak Adik dapat dengar yang mula-mula sekali, cara ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk ni, Pak Adik baru yakin. Maknanya dia walaupun dia alam lain, tapi dia Islam. Bila Pak Adik dapat rasa dia Islam, dia keluar satu bau haruman bunga melur dari kain semayang tu. Daripada bawah, teruslah sampai ke sini. Sampai di tempat ni, di wakaf ni lah. Yang pertama ni, silang kat sini. Getas Kelantan perisa manis, snack lokal. Sekali bungkusan dibuka, habis tak terkata. Like dan follow @snacklokalmy untuk tempahan dan pembelian. Antara serikandi-serikandi yang pernah menghiasi lipatan sejarah bumi Malaysia ini ialah Tun Fatimah, Puteri Hang Lipo dan juga Cik Siti Wan Kembang. Salah seorang daripadanya ialah Puteri Saadong yang merupakan raja perempuan kedua negeri Kelantan Darul Naim ini. Namun, umum tidak mengetahui di manakah lokasi berkenaan dengan sejarah Puteri Saadong yang masih tinggal sehingga kini. Kami di dalam rancangan 48 jam kali ini akan membawakan kepada anda Telaga Puteri Saadong yang merupakan lokasi yang tersorok di Kampung Serendah Sekebun Bunga, Kota Baru, Kelantan. Taman Serendah Sekebun Bunga berada 20 km daripada pusat bandar Kota Baru. Walaupun umum mengetahui kisah ketokohan Puteri Saadong, namun tinggalan sejarah bagi serikandi ini tidaklah banyak. Jadi bersama dengan saya ialah saya biasa panggil Puan Supa ataupun Pak Su Muzaffar. Jadi kali ini kita nak ke mana, Pak Su? Kita akan ke Tasik Puteri Saadong kan, ataupun orang di kawasan tu panggil Tasik Bonda rasanya. Jadi kita baru bertolak. InsyaAllah dalam 10 minit lagi kot. Ketika kami tiba di sini, kawasan Kolam Puteri Saadong sedang dicuci secara bergotong royong oleh masyarakat setempat dan pengunjung yang hadir dari luar kawasan ini. Dengan keluasan 500 meter, inilah lokasi Puteri Saadong dibesarkan sebagai anak angkat kepada Cik Siti Wan Kembang sebelum dikahwinkan dengan Raja Abdullah dan berhijrah ke istana di Bukit Marak, Bacok, Kelantan. Kami menemui Muhammad Siddiq Mat Hussein, pemegang amanah dan penjaga lokasi ini. Beliau berkhidmat secara sukarela setelah dipilih oleh penjaga sebelum ini sejak 1998. Asalnya, tanah ini di bawah seliaan Jabatan Pertanian. Namun pada tahun 2007, beliau mengusahakan agar tanah ini diserahkan kepada Perbadanan Muzium Kelantan. Walaupun laluan ke Kolam Puteri Saadong tidak dikenali ramai, tetapi ianya tidak menghalang orang awam daripada hadir ke lokasi ini dengan pelbagai hajat. Kalau mengikut arwah dulu, dia kata tanah ni tanah Serendah Sekebun Bunga, tempat yang keramat. Maknanya tapak kerajaan Kelantan yang pertama. Jadi ramai pelawat yang datang sini ada beberapa maksudlah. Ada setengah tu nak cari salah siap keturunan, ada setengah tu untuk perubatan, dan ada setengah tu dia minat lama, cerita-cerita lama atau barang antik lama. So, bagi Pak Adik, memang kawasan ni kawasan sejarah. Tapak istana, sampailah kolam dia. Nah, jadi, bagi Pak Adik lah. Bagi yang nak tahu susu galuh pun boleh datang. Bagi nak cari untuk nawar perubatan pun boleh datang. Bagi nak cari bak sejarah pun boleh. Sebab tak ada masalah lah. Kita pun kat sini kita jaga sebaik yang mungkin. Tak ada unsur kurapat,
tak ada unsur sirik, tak ada unsur yang untuk penipuan, tak ada. Selama Pak Dik jaga ni, kita guna norma-norma yang betul lah. Contohnya daripada orang ni, kenapa tanya macam ni, kita cuba beritahu lah. Bah jarah ke, macam mana ke, macam itulah maksud Pak Dik. Di sinilah tapak asal wakaf yang didirikan oleh Puteri Saadong. Namun, ianya telah reput dan wakaf yang bersimen ini telah dibina. Manakala wakaf lain pula didirikan hasil sumbangan orang awam. Kecantikan Puteri Saadong begitu masyhur sehingga sampai kepada pengetahuan Raja Narai. Walaupun telah berkahwin dengan Raja Abdullah, namun Puteri Saadong telah ditangkap oleh Raja Siam itu. Kesetiaan Puteri Saadong terhadap suaminya tidak berbelah bahagi. Setelah dilepaskan oleh Raja Narai dan pulang ke Bukit Marak untuk kembali bersatu dengan suaminya itu, namun kepulangan Puteri Saadong disambut dengan kedukaan apabila mengetahui bahawa Raja Abdullah telah berkahwin lain. Dikhabarkan Puteri Saadong telah membunuh Raja Abdullah dengan keris sanggul yang tersemat pada rambutnya dan kembali ke sini. Seterusnya menenggelamkan kesemua harta baginda ke dalam kolam ini dan terus hilang, tidak dapat dijejak sehingga kini. Menurut Siddiq, pelbagai peristiwa aneh telah berlaku kepada beliau sejak minggu pertama bertugas di sini. Hari yang ketiga tu jatuh pada hari Selasa pukul 2.45 petang selepas hujan panas. Masa Pak Dik sapu siap sampai ni, Pak Dik terpandang kelibat satu wajah orang tua yang sangat-sangat tua lah. Ujung bokok lah, baju kurung lama lah. Daripada sini terus sampai ke bawah. Masa tu jeti dia punya kayu, papan lah. Jadi berdiri bulu roma. Sampai di jeti, Pak Dik dapat dengar yang mula-mula sekali cara ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk ni, Pak Dik baru yakin maknanya dia walaupun dia alam lain tapi dia Islam. Bila Pak Dik dapat rasa dia Islam, dia keluar satu bau haruman bunga melut dari kain semaya tu. Daripada bawah teruslah sampai ke sini. Sampai di tempat ni, di wakaf ni lah yang pertama ni hilang kat sini. Bila hilang tu Pak Dik pun rasa tak sedap, tak pernah mengalami benda ni, terus balik. Hari yang ketujuh baru datang. Lepas sapu balik, malam itulah malam yang pertama Pak Dik dapat mimpi dengar suara lah. Dia beritahu Pak Dik, hak mana datang sini semua anak cucunya. Susah tak ada, senang ada. Orang awam yang hadir ke sini punyai pelbagai tujuan. Namun, aktiviti khurafat turut berlaku di sini dan ianya di luar kawalan beliau. Siddiq bertegas untuk membantras kegiatan khurafat seperti ini. Mengikut kata arwah Pakcik Asin, orang yang punya perasaan hati kat sini, dia mungkin salah seorang ataupun salah sasiah keturunan raja-raja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dia ni kalau dia dapat mandi kat tasik ni, dia akan hati dia akan terbuka. Kalau dia teringat kat Bukit Panau, maknanya dia adalah keturunan pahlawan. Kalau dia teringat ke Bukit Marak, dia susu galuh daripada keturunan raja. Dan kalau dia ingat ke Tumpak Tok Sehun, maknanya dia kategori daripada wali. Jadi susu galuh itulah yang biasa kita guna pakaikan untuk orang yang datang melawat ni. Tasik dia ni, kalau mengikutlah persalinan dia tinggal kat sini untuk penawar. Jadi Allah Ta'ala lah, dia cakap lah, maknanya penawar dia kat sini. Gunalah sebaik mungkin. Lagipun air ni, air adalah air mutlak. Air yang tasik yang tak pernah kering. Pak Dik sebenarnya Pak Dik suka. Pak Dik paling suka pada pelawak-pelawak yang datang untuk mengetahui cerita lebih lanjut tentang tanah Senas Berbunga, taman dia, kolam dia. Tapi yang Pak Dik rasa tak puas hati lah dengan ada setengah golongan yang datang dengan unsur-unsur yang tidak baik. Maksud dia yang tidak baiknya bersirit. Kadang-kadang tu benda yang tak elok. Mari buat pemujaan, nombor ekor, pulut kuning, seru. Jadi benda-benda yang tak elok, cari harta karun, benda-benda yang tidak digalak lah. So Pak Dik bagi pandangan Pak Dik lah, kalau boleh kita tak nak terima benda ni. Sebab kawasan ni adalah kawasan bonda, dia tempat yang baik. Kenapa kita nak buat benda yang tak baik? Pak Dik berharap lah kepada di luar sana tu, kalau boleh lah datang sini sekadar untuk melawat, untuk cari susu galuh, bukan untuk unsur khurafat, unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tak manis lah, tak sesuai lah. Memang tidak nafi kan. Kita yakin pada Allah Ta'ala, yakin ke dia.
kadang-kadang penyakit tu kalau diizinkan oleh Allah, dia akan baik pulih. Sebab tu kadang-kadang pelawak yang datang kat sini, bila kita tanya dia sakit apa, yang sebenarnya dia tak sakit, cuma dia tak ada ketenangan. Bila dia datang kat sini, dia tenang, dia akan hilang rasa kekusutan, baiklah. Jadi bab sakit ni Pak Dik rasa tak ada dalam bilangan lah. Cuma ketenangan. Sebab itulah pada pelawak kalau boleh datang sini dulu. Cuba air dia, sebab air kat bawah pun air mutlak. Benda-benda yang tak elok tu kita tak nak lah. Tak nak dia jadi usul-usul rapat, tak nak lah, tak nak takut paut lah benda ni. InsyaAllah. Tahu ni asal silah daripada datuk nenek kita duk cerita lah. Kita ni tak siapa lagi. Lepas tu mari ni tengok. Lah nak tijak jugalah tempat tanah tok nenek kita duk cerita ni. Lah mari atas orang kata. Gerak hati kita nak mari. Bila abang ni mari sini tenang. Jiwa tenang, damai dah. Habis sekarang mari sini seolah-olah lepas hutan, seolah-olah orang dah hutan tu seolah-olah lepas hutan lah. Tenang. Apabila tenang saya ni balik ke rumah, duduk saya dua puasa tetah pula nak mari sini. Puasa seronok. Nah itu ya lah. Mari yang 2 kali, nak masuk kali yang ketiga, Kak Su ingat Allah Ta'ala memberi mimpi lah. Beri mimpi kepada Kak Su, saya ingat malam Selasa. Dia kata, kalaulah ada masalah serabut ke apa ke, marilah ke sini. Jadi Kak Su pun rasa lebih berkeyakinan lagi. Banyak lagi kisah yang diceritakan oleh Encik Siddiq kepada kami tentang kolam Puteri Sadong ini. Kami bukan ingin mengenengahkan cerita mistiknya sahaja. Namun, kami berharap agar lokasi bersejarah ini mendapat perhatian pihak berwajib agar diketengahkan sebagai lokasi pelancongan bersejarah dan mengalu-alukan kehadiran ilmuwan dan sejarawan untuk hadir ke sini mengkaji tentang salasilah dan juga sejarah Puteri Sadong. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni fenomena ikan timbul berlaku pula dah. Di kawasan Taman Bonda lah. Putih ni ada. Nampak tengok. Tu ada. Dan ni ada. Tu. Kut tepi lah, kut tengah tak Allah. Kut tengah ada pula ni. InsyaAllah. Dan kali ni ikan pula ni mati. Ikan akan mati. Ikan jadi mati ni. Wallahualam dah geria pula dah. So ayak apa dia? Allah. Allah Akbar.